Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama pada pagi ini insya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung di Salih ala Syekh Muhammad Facebook. Saidah Yahya, Nur Rasiah Abdul Rahman, Nur Alia. Suara okey tak? Suara okey tak? Ada yang kata tak ada suara. Okey? Okey suara. Nizan, Hawa Midah, ahlan wa sahlan. Samsinah Ahmad, Iqbal, ahlan wa sahlan. Love Putih Iqbal, maksud suci tu. Asri Ismail, Fauzia Asad, Rozia AR, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimah Majid, waalaikumsalam. Zahrah Kamaruz Zaman, Hajah Rosnani Ibrahim, ahlan wa sahlan. Dan semua sahabat-sahabat, insya-Allah salih ala Syekh Muhammad. Kita bersiaran daripada Melaka pagi ini insya-Allah. Salih alaihi wasallam. Dan kita pada pagi ini akan masuk pada ayat yang ke-166 166 insya-Allah. Dan seperti biasa, sebelum kita nak mulakan majlis, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Bila syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah selesai beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah salli ala Sayyidina Muhammad, istighfar yang kita salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad kita lafazkan pada setiap hari itu, insya-Allah Allah akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dengan istighfar kita tu. Nah, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya nak kita sama-sama istiqamah aja istighfar. Tuan-tuan tahu tak, dalam kitab amalan mengangkat darjat ni, dalam kitab amalan mengangkat darjat ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada satu wirid yang saya sanadkan. Ada satu wirid yang saya sanadkan, namanya wirid Rabbani. Wirid Rabbani. Sallallahu alaihi wasallam. Wirid ini tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ada sanad dia. Saya bagi beserta dengan sanad. Saya orang yang ke-45. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya orang yang ke-46 daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, daripada saya ambil pada guru saya, Ahmad Adnan bin Fadil,
Syekh, kemudian yang diambil daripada Syekh Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Farfuri, daripada Al-Maki Al-Katani, daripada Muhammad bin Ja'far Al-Katani, Abdul Qadir Faituri, Dhafir Al-Madani, Al-Arabi Al-Darqawi, Ali Al-Jamal, Al-Said Al-Arabi, Ahmad Al-Fasi, Qasim Al-Qasasi, Muhammad Al-Fasi, Abdul Rahman Al-Fasi, Yusuf Al-Fasi, Abdul Rahman Majzub, daripada Ali Al-Sun Haji, daripada Ibrahim Al-Fahan, daripada Ahmad Zarruq, daripada Ahmad Al-Hadrami, daripada Yahya Al-Qadiri, daripada Ali Wafa, daripada Muhammad Bashir Al-Shifa, daripada Daud Al-Bakhili, daripada Ibnu At-Ta'ilah As-Sukandari, daripada Ibnu Abbas Al-Mursi, daripada Abu Hashim As-Sazili, daripada Abdul Salam Al-Mashishi, daripada Abdul Rahman Al-Madani, daripada Abu Muhammad Saleh, daripada Abu Madian Shu'aib, daripada Abdul Qadir Al-Jilani, daripada Abu Sa'id Al-Mubarak, daripada Al-Hakari, daripada Abu Farad Al-Turtusi, daripada Abu Al-Fadl Al-Tamimi, daripada Abu Bakar Al-Shibli, daripada Al-Junaidi, daripada As-Siri As-Siqti, daripada Makruf Al-Karki, daripada Daud Al-Ta'i, daripada Habib Al-Ajami, daripada Hasan Al-Basri, daripada Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni sanad wirid Rabbani. Sanad wirid Rabbani. Wirid Rabbani ni tuan-tuan boleh dapatkan pada muka surat 85 Salih Ala Syamat dalam kitab amalan mengangkat darjat kita ni. Baru-baru ni saya dihubungi oleh seorang makcik Salih Ala Syamat. Dia cerita dekat saya apa yang berlaku kepada dia bila dia beramal dengan wirid Rabbani ni. Salih Ala Syamat tuan-tuan. Satu hari dia kata suami dia diserang sakit jantung, kena heart attack. Dan subhanallah Salih Ala Syamat tuan-tuan, dia kata waktu tu dia memang tak ada duit langsung. Dia kata hatta RM30 pun dia tak ada. Dia kata Salih Al-Azim Muhammad. Lalu subhanallah, nak panggil ambulan, nak bayar ambulan pun dia tak ada duit. Dia kata RM30 pun dia tak ada waktu tu. Lalu subhanallah dia kata Salih Al-Azim Muhammad, dan dia disebabkan dia panggil urgency, dia masukkan Allahumma salli ala Muhammad, suami dia tu ke hospital swasta yang berdekatan dengan rumah dia. Separa swasta. Hospital apa? PPUM. Kemudian Salih Al-Azim dekat PPUM. Kemudian subhanallah dia kata dia langsung tak ada duit. Waktu buat check up nak kena bayar duit Salih Al-Azim. Lepas tu nak dia kata saya tak ada duit. Lalu dia kata saya teringat wirid Rabbani yang dia terima, yang dia belajar. Dan dia kata dia waktu dia duduk menunggu suami dia, waktu duduk dalam check up tu kat emergency tu, dia hanya duduk dan dia berzikir dengan wirid Rabbani ni non-stop. Dan dia tak bercakap dengan siapa-siapa. Dia kata dia duduk wirid Rabbani ni, Salih Al-Azim Muhammad tuan-tuan. Kemudian subhanallah Salih Al-Azim Muhammad, tiba-tiba Salih Al-Azim Muhammad, suami dia didapati nak kena buat bypass. Nak kena buat pembedahan jantung. Dia kata dia tak ada duit, dia kata. Lalu subhanallah, doktor tu kata apa? Salih Al-Azim Muhammad, doktor tu kata tak apa, kita buat dulu. Payah pun kita selamatkan dia dulu. Lalu tuan-tuan, Salih Al-Azim Muhammad yang paling dia kata yang kemudian dimasukkan dan terus buat Salih Al-Azim Muhammad bypass tersebut. Salih Al-Azim Muhammad tuan-tuan, dan subhanallah Salih Al-Azim Muhammad dia kata, saya tak ada duit, saya takut, saya risau bila orang sebelah katil sebelah suami dia tu dah mula duduk menyebut-nyebut tentang kos yang akan mereka tanggung dengan kes yang sama. Dia dah susah hati, dia kata mana dia nak cari duit tu. Tapi dia ingat dia bertawakal kepada Allah, dan subhanallah berkat daripada amalan, dan dia duduk apa sebab dia duduk bergantung sebab dengan Allah SWT atas apa yang berlaku. Kemudian dia duduk zikir, dia teruskan zikir. Sampai selepas subhanallah doktor kata apa, jangan risau, kita selamatkan dulu. Lalu buat operation, dan subhanallah lepas pada tu dah siap pada operation, dia dibawa pula duduk di satu Allah Muhammad Salih Muhammad ward yang mahal dan tak selayaknya. Dia kata dia tak mampu, dia tak apa duduk kat sini. Dia seolah macam orang memandang dia dan suami dia tu orang yang hebat, orang yang VIP, padahal dia bukan siapa-siapa pun. Salih Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allah Salih Muhammad dia letakkan di tempat dia ward baru, dan kemudian dirawat dan sebagainya sehinggalah dia boleh discharge. Dan dia kata subhanallah, doktor yang mai jumpa dia
doktor tu mengatakan bahawa subhanallah Ustaz Simad, semua daripada kos-kos dia itu ditanggung oleh pihak hospital. Ustaz Simad tak perlu bayar walaupun 1 sen. Dia kata Masya Allah. Dia kata Ustaz Simad, dia kata saya duk cari nombor telefon Ustaz. Dia kata saya nak cerita apa yang berlaku pada diri saya ni. Dia kata berkat daripada amalan wirid Rabbani yang dia beramal dengan dia. Jadi tuan-tuan Ustaz Simad, saya pun bila saya dengar cerita kakak tu atau makcik tu, ya Allah, saya rasa macam saya sendiri pun tidak beramal macam mana yang makcik tu amal. Dia beramal dengan meletakkan keyakinan atas amalannya. Saya Simad, kita ni Allah SWT, tuan, saya nak ajak tuan-tuan mula pada hari ini, nak ajak diri saya sekali, kita beramal dengan wirid Rabbani ni. Kita dengar ada satu testimoni tu, tapi kita beramal tu bukan sebab nak testimoni macam tu. Kita beramal ni sebab kita nak dia zikir yang ma'thur daripada Nabi SAW. Zikir yang ada yang ada sanad yang kita ambil daripada baginda Nabi SAW. Maka tuan-tuan kita beramal dengan wirid-wirid ni, insya-Allah selebihnya kita serah pada Allah apa yang Allah nak bagi dekat kita. Kelebihan-kelebihan yang Allah nak bagi dekat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, dan saya pun bercadang juga macam mana saya nak buat. Macam istighfar ni, saya nak bagi saya lekat dengan istighfar ni. Maka saya ajak tuan-tuan untuk Allahumma salli ala Muhammad, istighfar sama-sama dengan saya pada waktu usratuna. Saya duk fikir macam mana saya nak buat supaya saya dapat zikir wirid Rabbani ni sama-sama dengan tuan-tuan. Mungkin salli ala Muhammad kita buat satu program khas sekadar untuk zikir ni saja. Kalau tuan-tuan setuju, kita buat. Sebab kekuatan saya rasa macam ada dekat kita, ada dekat, disebabkan ada grup ni, saya paksa diri saya untuk baca Quran, paksa diri saya untuk ada zikir-zikir tentu, saya duduk istighfar lah, doa-doa apa semua sebagainya. Kemudian kita istighfar 1 kali sebagainya. Dengan apa? Dengan Allah SWT, kita ramai-ramai duk buat macam tu. Mungkin juga salat simat tuan-tuan, kita ada satu program khas sekadar untuk kita berzikir dengan wirid Rabbani ini saja pada setiap hari mungkin, insya-Allah. Maksudnya macam mana? Mungkin tuan-tuan boleh cadang tengok macam mana yang kita boleh buat. Mungkin sebelum daripada waktu subuh ke, ataupun solat ala Muhammad tuan-tuan, selepas usratuna tu, mungkin siapa yang nak duduk sekejap zikir, kita zikir sama-sama sebagai contoh. Kan solat Muhammad kita dia ada 7 zikir, dengan setiap zikir tu 100. 7 zikir dengan setiap zikir tu 100. Mungkin duduk sekejap lepas usratuna ke, tak tahulah, tengoklah macam mana solat Jumaat. Tapi nak kena buat tiap-tiap hari lah. Nak buat tiap-tiap hari. Hasfani kita Jumaat saja. Jumaat dia kena tiap-tiap hari. Zikir ni tiap-tiap hari. Salat Jumaat. Sehari sekali je. Sehari sekali. Setiap dia ada 7 zikir, dan setiap zikir tu 100 kali salat Jumaat. Jadi tuan-tuan, itu kita nak kita buat tiap-tiap hari. Saya nak istiqamah buat tiap hari. Mudah-mudahan dia jadi lekat dengan kita, dan amalan tu lekat nanti. Harap-harap kita akan jadi istiqamah macam itulah. Cuba cadang tengok waktu mana yang sesuai. Saya tu teringat agak nak buat sebelum subuh, tapi Syekh Zainal Asri ada kuliah sebelum subuh tu. Maka mungkin nanti Saudara Syekh Muhammad ni tak tahulah. Kita fikir-fikirlah tengok macam mana. Baik tuan-tuan, hari ni kita akan sambung ayat yang ke-166. Kita start baca ayat 166, 167, 168, 169, 170. 5 ayat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah
قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم Sadaqallahul Aliyil Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah mudah-mudahan bacaan Al-Quran gitu Allah terima, salli ala Muhammad, dan ia akan menjadi salli ala sayyidina Muhammad amalan yang istiqamah untuk kita lakukan pada setiap hari insya-Allah. Nurmala Saleh, Khadijah Abdullah, Azlina Ahmad, Susu Faiz, Central Region, Jamila Farouk, Zalma Hawamida, Tuan Haji Makmuda, Mahanum Mahli, Nur Zamzilah Shihab, Zahara Hussein, Nurul Ifa Mazalan, Tuan Haji Makmuda, Anissa Saim, Aghzala Nasiruddin, Hasni, Tuan Siti Jumarah, Hafsah Yaakob, Khomiati Tembong, dan semua sahabat-sahabat. Program kita hari ini dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan korban tahun 2021, tahun korban 1001 asnaf, kembara korban 1001 asnaf tahun 2021. Kita punya pilihan untuk kita laksanakan di Malaysia ataupun di luar negara, di negara-negara miskin, insya-Allah, dengan sejumlah korban dengan harganya RM390 sahaja. Boleh dapatkan maklumat ataupun terus WhatsApp kepada Encik Rauf seperti nombor yang telah kita pinkan di bawah sana, insya-Allah. Baik, mari kita tengok 5 ayat ini. Allah berfirman. Tuan-tuan tengok maksud dia pada muka surat 730. Minta Quran tu. Ada tanda lah. Yang mana yang ni? Sana. Okey. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita tengok maksud daripada ayat 166 hingga 170. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah menjadi saksi atas yakni Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, salli Muhammad. Okey. Lakinillahu, okey, betul. Salli ala sayyidina Muhammad.
Dia menurunkannya dengan ilmu dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi, yakni orang lain daripada jalan Allah, benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Wahai manusia, sungguhnya telah datang Rasul, yakni Muhammad, kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, kerana sungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa, surah yang keempat, juzuk yang ke-6. Salih ala Sayyidina Muhammad pada ayat yang ke-166 hingga 170, insya-Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Badariah, tolong komen Salih ala Sayyidina Muhammad. Dan seperti yang dianjurkan tadi oleh sahabat kita tu, Salih ala Sayyidina Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa Abang Kamarul Hizam, semoga Allah sayang kita dan pilih kita sebagai penghuni syurga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa kata tadi ni? Cik Putih. Cik Putih, saya cadangkan kita baca wirid Rabbani lepas istighfar, iaitu sebelum mulakan kuliah. InsyaAllah kita dapat sama-sama. Boleh, tapi wirid Rabbani ni panjang sangat. Panjang. Dia ada 700 zikir. Jadi saya takut ambil masa yang panjang. Takut nanti Ustaz Syekh Ahmad panjang sangat masa dia. Nanti kita zikir tu je tak sempat nak kuliah. Mungkin kita buat lepas kuliah. Tapi lepas kuliah lagi, ada orang masing-masing dah sibuk dengan kerja ataupun ada kuliah-kuliah yang lain. Mungkin yang mana sahaja, yang mana yang berkelapangan tunggu ke, mungkin macam tu. Tapi amalan kadang-kadang biar sikit tak apa. Janji kita istiqamah untuk kita melakukannya. Baik, kita tengok tafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, muka surat ke-731. Manakala Allah berfirman, inna auhayna ila kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'd. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya, sehingga akhir pemaparan berisi penetapan kenabian Muhammad serta bantahan orang-orang musyrikin dan ahli kitab yang mengingkari kenabian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Allah cerita, Allah bagi wahyu dekat para nabi, bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghairankan bagaimana mereka boleh beriman kepada sebahagian daripada Nabi dan ingkar kepada sebahagian Nabi, padahal Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, padahalnya Allah lah yang Allah menceritakan tentang kau tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah cerita, Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah cerita kepada Allahumma salli ala Muhammad kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah juga cerita, Allah mewahyukan Nabi Ibrahim. Allah cerita yang Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud. Allah cerita, dia yang peliknya dia terima sebahagian, mai dekat Nabi Muhammad SAW tak mau terima. Sallallahu alaihi wasallam. Mai dekat Nabi SAW tak mau terima. Itu yang memelikkan dan memeningkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, lalu Allah berfirman, lakinnillahu yashhadu bima anzala ilaik. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, yakni sekalipun orang-orang kafir kepadanya daripada kalangan orang-orang yang mendustakanmu dan menyelisihimu ingkar kepadanya, Allah tetap bersaksi bahawa engkau adalah utusannya yang diberi kitab kepadanya, iaitu Al-Quran yang agung. Salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun siapa pun tak mau beriman kepada Al-Quran, beriman kepada baginda Nabi SAW, Allah tetap memperakui bahawa Nabi SAW itu Rasul dia.
dan memperakui Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Sikit pun tak menjejaskan kehebatan Allah kalau semua orang pun tak beriman kepada baginda Nabi SAW, tak mengikuti baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ruginya siapa? Yang ruginya ialah orang yang tak beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah berfirman, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kepadanya, yakni Al-Quran, kebatilan. Tidak datang dengan Al-Quran ini benda batil, baik daripada depan maupun daripada belakang, yang diturunkan daripada Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surah Fussilat ayat ke-42. Inilah Al-Quran, tuan-tuan. Tidak ada batil, tidak ada silap walaupun sedikit. Al-Quran, jangan cari silap. Al-Quran tidak ada sikit pun kerosakan, sikit pun tidak, hatta satu huruf. Sayang, tuan-tuan, kita tak mampu untuk jadi ahli Al-Quran. Al-Quran ni hebat, tuan-tuan tahu dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni Al-Quran ni, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Al-Quran ni, Masya Allah, Sayyidina Muhammad. Hebatnya kitab Quran ni, tuan-tuan, tengok tanda dia, Masya Allah. Pemilik Al-Quran ni, tuan-tuan, sangat bermulazamah dengan Al-Quran sampai tengok, ya Allah, saya sampai nak takjub tengok tanda. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi subhanallah, saya tuan. Jadi Masya Allah, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Hebatnya Al-Quran, malangnya kita daripada kalangan orang yang tak mengambil sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli tuan, usaha untuk memahami Al-Quran. Kita tak jadi ahli Al-Quran. Al-Quran, saya hari itu kami pernah buat program dengan sallallahu alaihi Muhammad, Dr. Farid Ravi. Dr. Farid Ravi ni dia mu'alaf. Dia masuk Islam. Saya cuma tuan, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, subhanallah, bukan sekadar dia nak beramal dengan Islam, tetapi subhanallah, dia bersungguh-sungguh untuk belajar Islam. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, dia buat PhD dalam tafsir Al-Quran. PhD dia tafsir Al-Quran. Dia boleh cerita, hari itu dia pernah kami buat program sekali, main badminton sama-sama. Dia cerita macam mana Allah letak satu huruf alif pada ayat tu. Dia boleh letak satu huruf alif tengah-tengah perkataan tersebut, nak menggambarkan, subhanallah, tuan-tuan, macam mana Nabi Yusuf AS berdiri. Ayat tu, perkataan tu nak menggambarkan Nabi Yusuf berdiri waktu tu, dengan Allah meletakkan satu huruf alif pada perkataan tersebut. Ya Allah, tuan-tuan, nak cerita macam mana hebatnya orang mendalami Al-Quran. Hebat. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Allah SWT, sayang sungguh kita tak jadi ahli Al-Quran. Tuan-tuan, sebab tu saya duk ajak tiap hari, marilah kita baca Quran. Kita cuba untuk mentadabbur Al-Quran. Kita tak boleh nak spend masa kita untuk kita mula belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Kemudian lepas kita belajar baca Quran, kita belajar tajwid. Tuan-tuan, membaca Al-Quran bertajwid itu hukumnya wajib. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tetapi belajar tajwid itu fardu kifayah. Ulang. Belajar tajwid fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib. Maksud dia macam mana? Kalau tuan-tuan mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dengan bertajwid, dengan tajwid yang betul, walaupun tuan-tuan tidak tahu hukum tajwid, itu sudah memadai untuk kita. Sebagai contoh, guru kita sebut, ni bila nun bertemu dengan ta ni, dia kena dengung lah. Saya sebut kunta,
kunta. Dia tak beritahu kat kita nama dia iqlab. Jadi dia tak beritahu nama dia ihfa. Salat Muhammad. Tapi kita tahu, kalau nun bertemu dengan bahkan kita tahu, oh kalau ada tanda ni, kemudian dia tak ada tanda mati tu. Mati bulat tu dia tak ada, dekat atas nun tu tak ada. Maka dia hukum dia mesti dengung lepas tu. Dia dengung. Dia duk ingat yang tu. Maka setiap kali dia tahu. Dia tak hafal. Tasajim, dadadan, shim, sad, dot, dha, faqah, kaf. Dia tak hafal. Dia tak hafal. Ustaz Muhammad. Tapi dia tahu, kalau nun ada sabdu kat atas ataupun min ada sabdu kat atas, dia mesti dengung. Dia tak tahu. Kata itu idgham, dia tak tahu. Tapi dia tahu, kena dengung. Maka dia dengung je kat situ. Maka itu sudah memadai untuk dia. Itu sudah memadai untuk dia. Maka, tetapi untuk kesempurnaan, belajarlah tajwid. Belajar tajwid. Salat alaihi wasallam. Kemudian lepas kita belajar tajwid, kita dah belajar ni pun semua, kita belajar pula tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, untuk menghafaz Al-Quran. Belajar pula untuk menghafaz Quran. Salli alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu untuk hafaz semua seluruh Al-Quran, kita hafazlah sebahagian Al-Quran, surah-surah yang wajib. Nanti kita nak kubur kita terang. Kubur kita terang, salli alaihi wasallam. Nah, kita akan nanti duduk pada tingkatan-tingkatan Al-Quran yang kita baca dalam hidup kita. Salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Saya teringinlah nak jadi ahli Al-Quran. Teringin nak jadi ahli Al-Quran. So, mungkin nak kena Allah Ustaz Muhammad salli alaihi Muhammad, nak kena apa, ambil bidang Quran pula kot kan. Kemudian salli alaihi Muhammad, tak terlambat lah. Umur baru 45, so boleh kot. Kan. Kita spend 4-5 tahun pula untuk ambil bidang Quran pula. Oh, seronok juga kan. Salli alaihi Muhammad. Kemudian Allah Muhammad, tuan, kemudian kita belajar apa pula, tuan? Kita belajar tafsir Al-Quran pula. Tafsir Al-Quran. Sebab ya Allah, tuan-tuan, ada orang belajar dia belajar taranum, banyak cabang yang kita boleh belajar daripada Al-Quran. Rasa tak habis-habis kalau kita nak belajar Al-Quran. Kita ni, tuan-tuan, ambil sikit je pagi-pagi, baca Quran dan cuba untuk mentadabbur sedikit daripada Al-Quran. Satu hari satu ayat. Cuba nak faham Al-Quran. Mari kita tengok, tuan-tuan, Allah SWT tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Nabi SAW berfirman, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, seorang yang mahir dengan Al-Quran, al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, ma'as safaratil kiram al-barara, ma'as safaratil kiramil bararah. Mereka ni akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah SWT. Salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqul lahu ajrani atau kama qala sallallahu. Dan barang siapa yang salli alaihi wasallam membaca Al-Quran namun yatata' ni apa? Terketak-ketak, tersangkut-sangkut bacaannya, maka subhanallah, dan berasa susah dengannya, maka akan dibuat untuknya 2 ganjaran pahala. Ini Al-Quran. Orang yang mahir Al-Quran, dia duduk dengan siapa, tuan-tuan? Dia duduk dengan para malaikat yang mulia dan taat kepada Allah. Kita kalau boleh nak jadi macam tu, tuan-tuan. Tapi kalau ia tak tersangkut-sangkut dengan Quran ni, maka tuan-tuan jangan risau. Orang yang baca Quran tersangkut-sangkut tu pun dapat 2 pahala. Kata Imam Nawawi, 2 ganjaran itu adalah daripada pembacaannya dan kepayahannya. Dia baca satu, dia dapat pahala. Bersusah-susah dia nak baca tu satu lagi, Allah bagi pahala dekat dia. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran
dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Sebab tu seorang ulama sebut, dia kata di antara orang yang dengan kematian dia akan rugi umat ialah orang yang mengajar Al-Quran. Orang mengajar Al-Quran, salih ala sayyidina Muhammad, kalau dia meninggal, salih ala sayyidina Muhammad, rugi umat. Walaupun orang tak panggil dia ustaz, orang panggil dia makna, orang panggil dia Pak Long, salih ala sayyidina Muhammad, orang panggil dia Pak Teh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi dia pengajar Al-Quran. Kadang-kadang dia duduk kat kampung tu tuan-tuan, bukan setakat kita, mak kita dulu pun mengaji kat dia. Lah ni anak kita pula mengaji kat dia. 3 generasi mengaji kat dia. Tak panggil dia ustaz. Tuan-tuan, ada beberapa kisah yang jenazah tak reput. Jenazah tak reput. Waktu mereka pindah jalan, mereka nak buat jalan, mereka nak pindahkan kubur di satu tempat. Korek-korek tengok ada satu jenazah utuh macam tak pernah, macam baru disimpan pada hari tersebut. Bukan setakat tubuh dia, kubur dia, bukan setakat tubuh dia, kain kapan dia pun tak reput. Cek tengok Tok Guru Al-Quran. Waktu saya duk cerita tentang jenazah seorang yang syahid di Palestin yang tak reput di masjid di Kepala Batai, Masjid Jami'ul Badawi kat Kepala Batai, salli ala sayyidina Muhammad. Lepas daripada kuliah saya tu, salli ala sayyidina Muhammad, salah seorang daripada orang masjid tu mai jumpa. Lalu subhanallah tuan, dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ustaz, baru ni kami nak simpan satu jenazah. Dia kata ada jenazah yang meninggal. Kami pun daripada satu kelompok keluarga dia duduk kat situ. Maka subhanallah, sejumlah dia pun ambil satu bahagian tu untuk korek liang bersebelahan dengan ahli keluarga dia yang dah meninggal 7 tahun yang lepas. Biasa 7 tahun tu dah tak ada apa-apa dah ustaz, dah tak ada apa-apa dah. Maka sejumlah kita pun, Allah SWT dia pun korek liang tu, dan salih Sayyidina Muhammad, dia macam bertindih sikit lah, bertindih sikit gitu. Tak apalah, tak ada masalah apa. Macam tu lah kubur orang Islam. Sebab tu orang Islam, Nabi SAW larang buat binaan-binaan, sebab tanah tu adalah tanah wakaf. Lalu Allah SWT tuan-tuan, dia pun korek liang, korek liang, subhanallah, jumpa jasad yang 7 tahun dah tanam, tapi jenazah dia macam baru ditanam, masih elok, kain kafan pun tak apa lagi. Salih ala sayyidina Muhammad. Tengok-tengok tuan-tuan, Masya Allah, siapa dia ni? Guru Quran. Allah Rabbi tuan-tuan, ini kemuliaan yang Allah bagi kepada guru-guru Quran. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allah SWT, kita ni jadilah guru Quran. Macam mana kita nak diukur guru Quran, kita pun Quran tak reti. Dah mengajar setakat mana kita reti. Kita reti mana? Kita reti huruf-huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, tha, jin, ha, kha, da, da, za, ra, dai, shim, sad. Kan? Iqra 1 2 3, reti tak? Ajak Iqra 1 2 3. Ajak siapa? Ajak anak-anak kita, ajak cucu kita. Salih ala sayyidina Muhammad. Orang-orang yang tuan-tuan yang dah pencen, salih ala sayyidina Muhammad, dah pencen dah. Tapi make sure pergi check dulu roh-roh kita. Sekali kita pun makhraj tak betul lagi, susah. Pergi check dulu roh-roh kita dengan guru Quran. Kemudian Sayyidina Muhammad offer dekat masjid, dah pencen dah, offer dekat masjid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kata, saya nak khidmat kat masjid, boleh apa? Khidmat apa? Saya nak mengajak muqaddam. Saya nak mengajak muqaddam. Bukan nak ajak Quran, saya nak mengajak muqaddam. Sayyidina Muhammad, muqaddam tu ni yang apa? Nak mengajak Iqra aja. Yang tu saya nak mengajak. Sayyidina Muhammad, mengajak siapa? Mengajak siapa-siapa yang nak belajar. Sampai Iqra 4 dah tak erti dah. Bagi kepada yang arif untuk mengajar. Nanti anak-anak kita, orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nurul Azian kata makrah tak betul lagi. Belajar makrah lagi betul dulu. Belajar makrah lagi betul lagi. Sebab nanti anak-anak kita baca Quran, dia hafaz Al-Quran, dia melekat setiap huruf yang dia baca, Allah ganda 10 kali ganda.
Kalau sehari tiap-tiap hari dia duk baca ayat kursi, ada berapa ratus huruf dah. Kali pula dengan 10, kalau 100 huruf dah 1000 pahala dah. Dan yang tu, orang yang ajak alif bata tu, dia akan dapat pahala dia. Tak mau lagi. Salat Muhammad. Tuan-tuan, buatlah. Takat mana kita boleh buat, kita buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah akan mengurniakan kemuliaan dan kelebihan kepada mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebut lagi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu 10 amthaliha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi. Nabi SAW sebut hadis hasan. Nabi kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad, maka baginya satu pahala, dan pahala itu akan digandakan dengan 10 pahala yang semisal dengannya. Jadi satu huruf kita baca, Allah ganda 10 kali ganda. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sambung lagi, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi subhanallah, dan Sayyid Muhammad tu kehebatan Quran. Salli ala Sayyid Muhammad. Baik. Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Allah berfirman, anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkannya dengan ilmunya dalam kitab kita kata. Yakni yang terdapat dalam ilmu Allah. Yakni di dalamnya, yakni Al-Quran itu terdapat ilmu Allah. Dia ingin hamba-hambanya mengetahuinya berupa keterangan-keterangan, hidayah dan pembeza di antara yang hak dengan yang batil, apa yang dicintainya dan apa yang diredai oleh Allah, apa yang dibencinya, apa yang ditolak olehnya, termasuk ilmu ghaib yang tersebut di dalamnya, sama ada masa yang dulu-dulu maupun yang masa akan datang. Sifat-sifat Allah yang suci yang tersebut dalamnya, yang tidak diketahui oleh seorang Nabi pun yang diutus ataupun malaikat yang dekat, kecuali bila Allah memberitahukan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi wa la yuhituna bihi ilman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dia mengetahui apa yang ada di hadapannya dan apa yang berada di belakang mereka, sedang ilmu mereka itu tidak meliputi ilmunya. Surah Taha ayat ke-110. Dan Allah nak bagi tahu dekat kita bahawa dalam Al-Quran ini tuan-tuan, semua terkandung ilmu Allah. Ilmu terkandung macam-macam cerita. Salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam keterangan, hidayah, pembeza hak dan batil. Apa yang Allah cinta, apa yang Allah redha, apa yang Allah tolak, apa yang Allah benci. Semua cerita tentang ilmu-ilmu ghaib yang akan datang, yang dulu, semua ada kat dalam tu. Sayangnya tuan-tuan, kita tak faham Al-Quran. Sayangnya subhanallah, ada orang mati tuan-tuan, Quran langsung tak faham. Tak faham langsung. Jadi apa duduknya Al-Quran dengan dia? Ni, Al-Quran ni Allah turun saja-saja ke? Dan Allah turun saja-saja ke Al-Quran ni untuk kita? Tak. Al-Quran ni Allah turun untuk kita faham, untuk kita tahu Allah nak bagi tahu apa. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada petunjuk dia, ada guidance dia, ada bimbingan dia, ada cerita untuk kita ambil iktibar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tak ambil tahu tuan-tuan. Kita tak ada urgency, tak ada kesungguhan, tak ada motivation untuk kita faham Al-Quran. Takkan tuan-tuan nak mati dalam keadaan tuan-tuan langsung tak faham Al-Quran? Macam mana nak mati Quran langsung tak faham? Al-Quran ni bukan bahasa kita satu hai.
sallallahu alaihi wasallam, tuan. Tapi Allah nak cerita apa? Tuan-tuan kata tuan-tuan sayang dan cinta ke Allah. Allah hantar surat kat kita, nama Quran. Kita tak pernah usaha untuk faham apa yang Allah nak cerita kat kita. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, macam mana kita nanti nak jawab dengan malaikat dalam kubur? Mungkin nangkir pun tanya tentang Quran. Kita nak kata Quran ni panduan kita, Quran ni imam kita. Padahal kita tak ambil Quran pun sebagai imam kita. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ni yang kita duk buat pagi-pagi ni, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, tuan. Tu sekadar nak cuba untuk faham. Tu pun kita tak boleh istiqamah, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam, kita tak mampu untuk istiqamah. Saya cuba untuk istiqamahkan diri saya dengan kekuatan yang ada pada tuan-tuan. Tapi subhanallah, kita sendiri pun tak mampu nak istiqamah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan mengajak tuan-tuan untuk bersama dengan Usratuna untuk pasal saya, tak. Saya mengajak tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam untuk duduk dalam Usratuna ni sebab kita nak faham Al-Quran tu. Itu matlamat saya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau Allah tanya nanti, ada saya buat, ya Allah, ada kelompok-kelompok kami, ramai-ramai kami. Sallallahu alaihi wasallam cuba untuk faham, cuba untuk mentadabbur Al-Quran pada setiap pagi. Itulah sikit usaha yang saya buat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dia ada jawapan di sisi Allah. Dan tuan-tuan mudah-mudahan pun ada jawapan di sisi Allah. Kami cuba untuk faham Al-Quran, ya Allah. Dengan kami tiap-tiap pagi, kami duduk dalam guruk kami Usratuna untuk cuba untuk faham Al-Quran. Itu sahaja. Itu sahaja. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun layadabbaru ayatihi waliyatadhakkarana walayatadhakkarana ulul albab. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu walayatadhakkara ulul albab. Sadaqallah. Surah Sad ayat 29 Allah sebut apa? Allah kata, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya, perhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Imam Tabari menyatakan mana ayat tersebut ialah tujuan penurunan Al-Quran supaya umat Muhammad. Dengar ni lelok apa Imam Tabari sebut. Muhasabah diri kita, tuan-tuan. Saya nak ajak muhasabah diri saya ni. Imam Tabari kata apa? Tujuan Allah turunkan Al-Quran itu supaya umat Nabi Muhammad SAW mentadabbur makna ayat-ayat Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Mentadabbur makna ayat-ayat Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur ni maksud apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur ni maksud memikirkan di sebalik sesuatu akibatnya. Tadabbur hampir makna kepada tafakkur. Makna tafakkur ialah menggerakkan hati atau memikirkan dalil. Ibnu Katsir kata apa? Tadabbur ialah usaha untuk memahami makna dan lafaz-lafaz serta berfikir tentang ayatnya yang merangkumi peringatan, nasihat hingga terkesan pada hati, seterusnya mengambil pengajaran serta taat akan perintah. Imam Tabari sebut apa? Imam Tabari sebut tadi ni, tujuan penurunan Al-Quran ialah supaya umat Nabi Muhammad mentadabbur makna ayat-ayat Al-Quran. Kemudian beramal sallallahu alaihi Muhammad dengan segala yang disyariatkannya sallallahu alaihi wasallam. Justru memahami isi Al-Quran untuk mengambil pengajaran dan diamalkan dalam kehidupan. Dan ingat, Allah menegur orang yang tak berusaha untuk memahami Al-Quran. Ada tegur kan? Okey. Sebelum kita ikut Usratuna ni, berapa ramai daripada kalangan kita yang berusaha untuk faham Al-Quran? Atau sekadar kita baca Quran saja? Kita baca aja Quran. Baca aja. Benar tak? Kita usaha nak faham apa Allah nak cerita dalam Quran. Kalau kita masih duduk dalam kita ni, alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah terima kita ni. Mudah-mudahan Allah recognize kita. Allah sebut kita ni daripada kalangan hamba dia yang berusaha untuk faham Al-Quran. Mudah-mudahan.
Mudah-mudahan kita terkeluar daripada ni, daripada kelompok yang Allah tegur ni. Amin, amin, rabbal alamin. Sebab Allah sebut, tuan-tuan rujuk surah Muhammad ayat 24. Tengok surah Muhammad ayat 24. Apa Allah kata? Jadikan panduan ni. Ini teguran Allah. Salih Azman. Pegang ni elok. Teguran Allah. Surah Muhammad. Saya nak minta ni, yang saya duk hold ni sebab saya duk cari. Saya nak suruh tuan-tuan cari. Surah Muhammad ayat 24. Apa Allah kata? Dan saya harap ni, kunci ni jadi sebab kenapa kita istiqamah dengan usratuna setiap pagi. Salih Azman. Saya harap teguran ni menjadi teguran yang kita akan pegang, dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang menjadi kunci dan sebab kenapa kita mengikuti usratuna pada setiap pagi. Bukan sebab Ustaz Jafri, bukan sebab Ustaz Jafri. Sebab Allah sebut ni, Allah kata afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah sebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami serta memikirkan Al-Quran? Atau apakah telah ada dalam hati mereka itu kunci penutup yang menghalang mereka daripada menerima ajaran Al-Quran? Tak usaha nak faham Al-Quran ke? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ataupun hati kita ni dah dikunci tutup sampai tak mau langsung nak faham Al-Quran. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Muhasabahlah. Fikirlah. Ingat, tu pasal apa kita duduk tadabbur Al-Quran setiap hari? Bukan sebab apa-apa, bukan pasal apa-apa. Sebenarnya pasal itu. Saya tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berdasarkan ayat itu dapat difahami bahawa mereka yang membaca Al-Quran tanpa menghayati intipati Al-Quran, maka jantung hatinya terkunci mati untuk mendapat kebenaran kerana dia tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran. Dan ini merupakan satu kutukan terhadap mereka yang tidak berusaha untuk mencapai kefahaman ketika membaca Al-Quran. Bahkan ayat tersebut menunjukkan tuntutan kepada manusia agar memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam. Di sebalik kefahaman ayat tersebut juga dapat kita fahami bahawa sekiranya mereka membaca Al-Quran dengan mentadaburnya, maka jiwa-jiwa mereka akan diberikan kelapangan untuk menerima hidayah dan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh anda dah? Sallallahu alaihi wasallam. Pegang ayat tu elok-elok. Kalau orang tanya pasal apa? Pasal apa yang duk ikut usrah, duk ikut kuliah tu pagi-pagi tiap-tiap hari? Pasal apa duk ikut usratuna pagi-pagi? Pasal apa? Pasal apa? Jawapan dia surah Muhammad ayat 24. Teguran Allah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tak mau mentadabbur Al-Quran. Usaha kita sikit, kita bukan pandai nak syarah sendiri tuan, taklah, saya pun tak pandai. Sallallahu alaihi wasallam ada orang tegur. Sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kata mandai-mandai mentafsir ayat sendiri. Sallallahu alaihi wasallam pandai-pandai tafsir ayat sendiri. Ya Allah, kita tak tafsir ayat sendiri tuan. Kita duk guna kitab ulama mufassir. Ulama mufassirin. Unless lah saya buka Quran kosong macam tu dengan tafsiran, dengan apa? Terjemahan, kemudian saya duk guna akal saya untuk syarah. Itu tak betul ya. Mungkin akan berjumpa banyak kesalahan. Tapi tak, kita guna kitab tafsir Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Kita cuba untuk memahami Al-Quran sekadar yang kita mampu. Mudah-mudahan kita istiqamah dan salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Ali bin Al-Husain menuturkan kepada kami, Al-Hasan bin Sahal Al-Ja'fari dan Qazaz bin Al-Mubarak menuturkan kepada kami, kata Imran bin Unayyah menuturkan kepada kami. Atta bin As-Sa'i menuturkan kepada kami, dia berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami membacakan Al-Quran kepadaku. Dia berkata,
sallallahu alaihi wasallam, bila salah seorang daripada kami bacakan Al-Quran kepadanya, dia berkata, kamu telah mengambil ilmu Allah. Hari ini tidak ada yang lebih utama darimu kecuali dengan amal. Bila orang baca kat dia, bila orang baca Al-Quran dekat Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami baca Quran, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kami mengambil bacaan Al-Quran itu daripada Abu Abdurrahman As-Sulami. Lalu Abu Abdurrahman As-Sulami kata dekat kami tu, kata apa? Hari ini kamu telah mengambil ilmu daripada ilmu Allah. Sebab Allah sebut tadi, Al-Quran ni ilmu Allah. Maka tidak ada benda yang patut kamu buat lebih utama kecuali kamu beramal dengan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kemudian dia membaca firman Allah, anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula, cukuplah Allah pun mengakuinya. Firman Allah, wal malaikatu yashhadun, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula, yakni bersaksi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhadap kebenaran apa yang engkau bawa dan apa yang engkau wahyukan dan diturunkan kepadamu, apa yang diwahyukan kepada kamu dan diturunkan kepada kamu, di samping kesaksian Allah untukmu dengan itu, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang mengetahuinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Muhammad bin Abi Muhammad, daripada Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, dia berkata, sekelompok orang Yahudi datang bertemu Nabi SAW. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, sungguh aku tahu demi Allah bahawa kamu sebenarnya tahu kalau aku ni utusan Allah. Aku tahu. Kamu tahu sebenarnya aku ni utusan Allah, kata Nabi SAW. Mereka menjawab, kami tak tahu. Dia perli-perli ni main-main dengan Nabi SAW. Kami tak tahu tentang itu, dia berkata. Maka Allah menurunkan ayat inilah. Tetapi Allah mengakui Al-Quran itu diturunkan kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu dan malaikat menjadi saksi pula, cukuplah Allah mengakuinya. Dan jadi insya-Allah kita berhenti dalam tu. Esok kita akan sambung lagi ayat berikutnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida, insya-Allah pada ayat berikutnya. Esok Jumaat, esok kita akan baca kitab Bahrul Mazi. Esok kita akan baca kitab Bahrul Mazi, insya-Allah sama-sama. Mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita, insya-Allah. Dan esok juga saya akan bersiaran di Radio IKIM sebelah petangnya pukul 6 petang. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan Usrah Nurani esok pukul 5.30 petang. Solat esok. Dan malam esok kita akan baca Yasin sama-sama, insya-Allah. Saya cuma dianjurkan oleh sekolah sains, sekolah menengah sains Selangor, esok insya-Allah malam esok, sekolah menengah sains Selangor menganjurkan kuliah, menganjurkan baca Yasin, yang kita baca Yasin sama-sama, insya-Allah. Dan malam esok. Baik, Allah subhanahu tuan-tuan. Saya Muhammad, terima kasih banyak-banyak atas perhatian, dan mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Kita jumpa lagi esok hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk kita mendaftar diri kita sebagai salah seorang yang akan melaksanakan ibadat korban pada tahun ini, insya-Allah. Dan saya nak bagi satu tanggungjawab kepada 600 orang yang ada pada kuliah kita pada pagi ini. Tanggungjawab dia, tugasan dia ialah untuk cari seorang dan ajak dia join Usratuna. Salih alaihi Muhammad. Seorang cari seorang aja. Cari seorang aja. Tak tahu pagi ni huruf S tak mau jadi saya buat. Untuk Salih Muhammad join Usratuna. Tuan-tuan, bukan sebab saya, bukan sebab siapa-siapa, bukan sebab kita, tetapi kita nak ajak orang lain juga mentadabbur Al-Quran sama-sama dengan kita. Salih Muhammad. Itu tanggungjawab kita mulai esok. Seorang cari seorang.
dan jelaskan dekat dia apa macam mana yang kita bincang pada pagi ini. Kenapa perlu mentadabbur Al-Quran? Kenapa perlu mentadabbur Al-Quran? Banyak kuliah-kuliah yang lain, dan saya encourage tuan-tuan untuk ikut kuliah. Tuan-tuan, ada ustaz yang mengajar ilmu fiqh, alhamdulillah. Ada ustaz yang mengajar ilmu hadis, alhamdulillah. Salih asyamat tuan. Tapi salih asyamat tuan-tuan, yang kita belajar ni ilmu, nama dia tafsir Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama, insyaAllah salih asyamat tuan-tuan, dan mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan. Allah buka jalan-jalan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita untuk sama-sama kita, Allahumma salli ala Muhammad, mentadabbur Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan. Wallahu alam. Jumpa esok hari. Jumpa malam ni dia kuliah. Malam ni dia kuliah dekat masjid kan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.